Ramai orang mengimpikan perjalanan ke planet asing disebabkan faktor ingin tahu dan melawat planet-planet dunia asing ini walaupun suasana planet ini sangat ekstrim. Tidak ada keraguan sejak sekian lama bahawa perjalanan ruang angkasa manusia telah ditetapkan kerana rasa ingin tahu kita, terutamanya tentang kehidupan luar angkasa. Antara masalah yang menyukarkan penjelajahan angkasa adalah angkasawan perlu dikuarantinkan apabila pulang dari angkasa untuk mengelakkan sebarang pembawaan mikroorganisma yang mungkin wujud di dunia asing. Angkasawan terdedah secara fizikal pada radiasi yang tidak terkawal dan potensi unsur kimia yang menjadi musuh utama hidupan umum manusia di luar bumi. Kita akan memulakan perjalanan kita ke planet jiran kita dan sebelum diperkenalkan dengan salah satu planet luar sistem suria yang sangat menarik. Kekal di video ini kerana ada fakta mengenai sistem suria yang anda tidak pernah ketahui. Astrolab membawa anda 10 planet dengan suasana ekstrim yang luar biasa. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Jom mulakan perjalanan kita merentasi sistem suria dengan planet pertama ini. Astrolab sedia maklum keinginan membuat-buat pecinta ilmu astronomi untuk melihat sendiri dunia asing di sistem suria. Akan tetapi, Astrolab yakin tiada siapa mahu menjejakkan kaki ke planet-planet ini tanpa sebarang perlindungan khas. Secara purata, jaraknya ke matahari adalah kurang daripada 40% daripada jarak antara matahari dan bumi. Yang jelas, terselah menerusi suhu permukaannya. Dengan suhu kira-kira negatif 170 darjah Celsius pada sebelah malamnya dan menokok 430 darjah Celsius pada tengah hari, sut khas sememangnya diperlukan untuk berada di sini. Perbezaan suhu yang tinggi ini disebabkan oleh fakta bahawa planet terkecil dalam sistem suria kita dengan diameter kurang daripada 4,900 km tidak mempunyai atmosfera tebal yang dapat melindunginya dari sinaran sang suria. Jika kita berada di sini, cahaya akan kelihatan 7 kali lebih terang berbanding bumi, malah matahari akan kelihatan 3 kali ganda lebih besar. Utarik juga merupakan planet terpantas mengorbit matahari iaitu 88 hari sahaja dengan kepantasan 47 km sesaat. Kecondongan paksinya hampir tegak iaitu secara tepatnya 0.027 darjah. Memandangkan paksinya hampir tegak, planet ini tidak memiliki musim. Yang kedua, planet paling panas di sistem suria. Ini bukan sahaja kerana jaraknya yang hampir dengan matahari. Planet Zuhrah terletak kira-kira 72% daripada jarak antara bumi dan matahari. Sebab utama untuk ini adalah atmosfera Zuhrah yang sangat tumpat. Terdiri terutamanya daripada karbon dioksida 96.5% dan tekanan udara 92 bar pada permukaannya. Ini bermakna tekanan udara di sana sepadan dengan tekanan yang akan dirasai oleh penyelam di bumi pada kedalaman air hampir 1000 meter. Dengan haba mala lebih daripada 460 darjah Celsius, Zuhrah tidak sejuk pada waktu malam seperti mana bumi. Anda akan mendapati setiap langkah amatlah sukar. Tasik di sini bukan sahaja terdiri dari lava akan tetapi plumbum panas. Beberapa bilion tahun lepas, planet ini merupakan sebuah planet seperti bumi. Jika ia adalah dunia dengan lautan air, planet ini akan kelihatan seperti ini. Ini pula peta planet Zuhrah beberapa bilion tahun lepas. Terima kasih kepada misi probe angkasa ke planet ini, kita dapat mengetahui Zuhrah mempunyai wilayah sebesar Australia di utara hemisfera yang dipanggil Ishtar Terra. Manakala di garisan khatulistiwa pula terdapat wilayah besar dipanggil Aphrodite Terra. Ini pula imej sebenar dengan kemajuan pewarna oleh kapal angkasa Jepun Akatsuki. Di sini anda dapat lihat wilayah planet Zuhrah dengan nama seperti yang tertera. Ada sesiapa berminat nak beli tanah di sini? Yang ketiga, akhirnya kita tiba di planet yang lebih sejuk, Marikh. Anda akan diselubungi terus oleh ribut debu liar yang berlarutan selama berjam-jam dan mengekalkan seluruh planet dalam cengkaman ribut selama beberapa hari. Memandangkan kelajuan angin di sini boleh melebihi 300 km sejam. Anda harus mendarat dengan kukuh di medan lapang planet merah ini.
Fakta bahawa Marikh adalah 1.5 kali ganda lebih jauh dari matahari berbanding bumi dapat dilihat menerusi suhu yang turun naik antara kira-kira negatif 150 dan menokok sehingga 20 darjah Celsius. Variasi yang luas ini disebabkan oleh atmosfera yang sangat nipis yang terdiri daripada lebih 95% karbon dioksida. Di permukaan Marikh, tekanan udara hanya 0.006 bar. Untuk merasakan tekanan seperti ini, angkasawan di bumi perlu pergi jauh di stratosfera. Sinar harapan tertentu mungkin ditawarkan oleh lembangan Halley's yang menurut pengetahuan semasa adalah kawah impak terdalam dalam sistem suria kita. Di dasar dalam kawah ini, suhu kadang-kala boleh menjadi 10 darjah lebih tinggi daripada persekitaran yang lebih luas. Bagaimanapun, perbezaan suhu yang sangat besar inilah yang menyebabkan pembentukan angin kencang yang memunggah habuk dari dasar kawah dan bermulanya pergerakan ribut pasir global. Yang keempat, sesiapa yang ingin mendarat di sini tidak akan sangka bagaimana rupa keadaan permukaan pepejal yang berada bawah. Besar kemungkinan kapal angkasa itu akan dipanggang dan kemudian dihancurkan di lautan hidrogen yang luas pada tempoh lama sebelum ia dimasak. Tetapi sebelum ini berlaku, kapal angkasa akan terperangkap dalam emparan vortex liar di mana saiznya sepadan dengan kira-kira 2 diameter bumi. Halilintar dengan kelajuan 750 km sejam menjanjikan pengalaman berharga buat anda semua, sang pengembara angkasa. Mata anda tidak akan berhenti dari menyaksikan fenomena alam paling menakutkan di planet ini. Kilatnya 100 kali lebih bertenaga daripada bumi. Sukar untuk bayangkan betapa kuatnya bunyi guruh di sini. Planet ini sesuai untuk sesiapa yang berjiwa kental. Semakin dalam kita menyelam ke dalam suasana yang semakin gelap, semakin hangat persekitaran dan semakin tinggi tekanan meningkat dengan begitu tinggi. Akhirnya, hidrogen menukar keadaan pengagregatannya kepada jenis cecair tetapi juga boleh dipanggil plasma atau hidrogen logam. Oleh kerana di sana elektron dan proton tidak lagi digabungkan bersama, ia mengalirkan elektrik dan haba seperti logam dan kelihatan seperti cermin yang memantul setiap kilat di atmosfera 100 kali lebih cerah. Cabaran sebenar untuk setiap pengembara. Yang kelima, selepas mengharungi perjalanan melalui atmosfera Mushtari, Zuhal kelihatan seperti mudah untuk diharungi. Dengan diameter khatulistiwa hanya lebih 120,000 km yang sepadan dengan hampir 10 diameter bumi, planet ini bersama gegelangnya jauh lebih kecil daripada Mushtari. Berat planet ini tidak sampai 100 jisim bumi. Ia mempunyai ketumpatan purata yang luar biasa rendah, kurang daripada 700 kg per meter padu. Oleh itu, apabila kita menyelam ke dalam atmosfera hidrogennya, kita mesti berdoa agar tidak bertemu dengan permukaan pepejalnya. Memandangkan Zuhal adalah 10 kali lebih jauh dari matahari berbanding bumi, purata suhu adalah kira-kira negatif 140 darjah Celsius tetapi di atas lapisan awan tumpat, yang juga dicirikan oleh ribut yang kuat. Semakin dalam kapal angkasa, suasana Zuhal menjadi lebih hangat dan tumpat, akan tetapi mungkin tidak mencapai keadaan logam seperti pada Mushtari. Yang keenam, Uranus. Kita menjangkau lebih jauh dengan kapal angkasa kita dan terbang jauh dari pusat sistem suria, hampir 2 kali lebih jauh dari matahari berbanding Zuhal. Dalam orbit Uranus yang biru pucat berkilauan, matahari kelihatan pada kita hanya sebagai bintang bulat terang yang jauh. Oleh itu, suhu di Uranus juga jatuh pada paras negatif 200 darjah Celsius, membuatkan kita menggigil untuk masa yang lama. Terdapat 85% gas hidrogen dijumpai di atmosfera. Ia juga mengandungi helium yang sangat tinggi, kira-kira 15%, yang mana bertanggungjawab untuk ketumpatan purata yang agak lebih tinggi iaitu 1,300 kg per meter padu. Paling menarik ialah sistem cincin Uranus yang sempit dan hampir tidak dapat dilihat. Kita teruskan perjalanan ke planet gergasi ais terakhir di sistem suria kita, Neptune. Planet kebiruan ini menyimpan misteri dan khazanah paling menakutkan di alam semesta, pusaran taufan gelap atau The Great Dark Spot.
Tompok gelap besar dengan kelajuan angin paling dahsyat pernah direkodkan di sistem suria. Dalam proses tersebut, awan beku ditekan ke pusaran taufan gelap pada kepatasan 2000 km sejam. Sebagai contoh, ianya 2 kali ganda lebih laju dari kelajuan bunyi yang akan menggegarkan kapal angkasa yang dinaiki anda. Menerjah ke tompok ini ibarat membunuh diri. Namun begitu, masih menjadi misteri bagaimana sistem angin bergelora seperti itu boleh berlaku di Neptune. Planet ke-8 ini hampir tidak mendapat sebarang tenaga daripada matahari, iaitu 30 kali lebih jauh dari sini berbanding bumi. Jadi kita tertanya-tanya bagaimana taufan dengan tenaga yang luar biasa boleh muncul di Neptune. Jangan risau, teruskan perjalanan anda ke planet Kerdil pula. Akhirnya, kita mempunyai tanah yang kukuh di bawah kaki kita semula. Kerana Pluto kecil dengan diameter 2375 km, jauh lebih kecil daripada bulan kita dan terdiri daripada nitrogen beku dan karbon monoksida. Pada tahun 2006, Kesatuan Astronomi Antarabangsa atau IAU mengeluarkannya daripada senarai planet kita dan mengelaskannya sebagai planet Kerdil. Metana yang juga telah menjadi pejal menjadi ais, memberikan permukaan yang kadang-kala agak terang dalam tona merah jambu cerah. Di luar sini, matahari masih mencapai kecerahan yang diberikan oleh bulan pada waktu malam dan memanaskan permukaan planet kepada kira-kira negatif 230 darjah Celsius. Hanya 40 darjah lebih tinggi berbanding sifar mutlak ruang angkasa. Yang ke-9, planet karbon. Sekarang kita melakukan lompatan jauh ke arah pusat galaksi kita, iaitu exoplanet. Terdapat banyak planet karbon di luar sana, contohnya WAPS-12b. Walaupun kita mempunyai lebih banyak oksigen daripada karbon di bumi, keadaannya agak berbeza di bahagian tengah Bima Sakti yang mempunyai kesan besar ke atas pembentukan planet di sana. Mood pagi di planet karbon sebegitu tidak sehening dan seindah planet biru kita. Sebaliknya, kita menghadapi jerebu kekuningan dan lapisan awan hitam. Walau bagaimanapun, anda akan ceria melihat landscape tasik. Tetapi apabila diperiksa lebih dekat, lembangan dipenuhi dengan minyak mentah dan tar yang menjijikkan. Di mana-mana permukaan buih membebaskan metana berbau ke dalam persekitaran, yang sebahagiannya mendap semula dalam lekukan sebagai lumpur hitam. Selain itu, ramalan cuaca di sini hanyalah satu mimpi ngeri. Anda tidak boleh mengharapkan sesuatu yang baik kerana tidak lama lagi akan turun hujan petrol dan asfal. Jika anda berokok tega, anda mungkin akan stres. Ini kerana kandungan oksigen planet karbon sangat rendah sehingga tiada apa-apa yang terbakar di sini. Tetapi ada satu perkara yang baik tentang planet yang dahsyat ini. Di mana ada karbon, di situ ada berlian. Koro Exo 3b, planet paling tumpat dan antara yang paling besar setakat ini. Ia sama saiz dengan Mushtari, yang bermaksud anda perlu menyusun 11 bumi bersama-sama seperti satu rantaian untuk mencapai diameternya. Tetapi Koro Exo 3b adalah kira-kira 20 kali lebih berat daripada Mushtari, yang menjadikannya kira-kira 2 kali lebih tumpat berbanding Plumbum. Untuk berjalan di permukaannya adalah mustahil kerana seolah-olah memikul berat 50 kali ganda ke sana. Seorang lelaki kuat yang seberat 90 kg di bumi mempunyai berat 4.5 tan di planet aneh ini. Walaupun anda semasa baring, anda berasa seolah-olah seekor gajah sentiasa duduk di atas dada anda dan anda boleh mendengar semua tulang anda patah. Semakin ramai kini yang mulai meminati sains angkasa dan sentiasa memiliki rasa ingin tahu. Fakta ini hanya secebis dari berbilion lagi ilmu tersirat yang belum kita capai. Jika anda sendiri mempunyai idea tentang tempat yang sangat menarik di alam semesta, komen di bawah. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Astrolab signing off from space.